Boleh mulakan ke? Tak boleh mula ke? Boleh, boleh. Tina. Okey. Okey. Tina. Okey, kita tengah lah. Okay, saya mulakan ya. Ada masalah ke dengan suara Zoom saya? Okey, okey, boleh, boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penceramah kita pada petang ini iaitu Encik Khairul Aslim bin Abdul Rauf, iaitu Pegawai Pertanian Taman Pertanian Universiti, dan selamat datang saya ucapkan kepada pelajar Pusat Asasi Sains Pertanian. Setelah seminggu kita tidak beramali kerana ujian satu, maka pada minggu ini kita mulakan semula amali pertanian kita dengan ceramah yang bertajuk penghasilan kompos. Jadi penghasilan kompos ini akan diterangkan dengan lebih perinci oleh Encik Khairul Aslim pada petang ini. Tanpa membuang masa, dipersilakan Encik Khairul Aslim untuk membentangkan pembentangan tentang kompos pada hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua lecturer dan penunjuk ajar serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Semoga ini kita semua sihat-sihat belaka ya. Allah. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Khairul Aslim bin Abdul Rauf sebagai penolong pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti Putra Malaysia. Dan sekarang dah tukar nama Pusat Pertanian Putra, PPP. Okey, baik. Saya in charge jaga kawasan bahagian unit inorganik dan unit kompos. Okey, baik. Untuk ini kita teruskan tajuk penghasilan kompos. Okey, apa itu kompos? Okey, kompos terhasil melalui perebutan semula jadi bahan-bahan seperti rumput kering, daun-daun kering, ranting mudah reput. Maksudnya ranting mudah reput tu dia bukan dah yang besar lah ya, mana dia ranting yang kecil-kecil lah. Kalau ranting besar tu kita potong halus, kita cincangkan dia. Sisa buangan dapur, sisa sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan untuk penguraian kompos ni kita perlu ada mikroorganisma untuk dia menguraikan kompos, mana dia bekerja lah untuk penguraian proses kompos. Okay, seterusnya jenis kompos. Okay, di sini nampak gambar tangan orang Okay, yang ni cacing. Okay, kompos yang terhasil dari penggunaan pelbagai jenis cacing yang membantu menguraikan sayur-sayuran makanan terbuang. Okey, inilah dinamakan vermicompost. Okey, di sebelahnya adalah bokashi. Kompos ini terhasil dari kira-kira 10 hingga 95%. Okey, maknanya di sini apa yang pelajar-pelajar perlu tahu, okey, bokashi yang digunakan untuk kompos ni dia 10 hingga 90% adalah daripada tinja haiwan tersebut. Contohnya, okey, yang beg warna merah ni adalah tinja haiwan ayam, yang beg biru hijau ni adalah tinja kambing. Dia 10 hingga 90%. Maknanya lagi 5% atau 10% tu berkemungkinan adalah daripada habuk-habuk kayu lah. Okey, ia dikumpulkan dan direpukkan atau dikomposkan hingga bertukar menjadi kompos sepenuhnya. Itu proses dia, perebutan untuk jadikan bokashi kompos.
Okey, seterusnya, ini adalah jenis cacing dan makanan yang sesuai untuk cacing lah. Yang ni lebih pada yang tadi vermicompost. Kita ada 5 jenis cacing. Di situ kita boleh tengoklah ada red earthworm, red wiggler, blue worms, African night crawlers, European night crawlers. Yang biasa ada Juglus lah. Kalau African ni dia yang saiz yang besar lah. Macam kita tengok orang Afrika badannya semua besar. Jadi cacing ni pun saiz dia besar-besar juga. Dan colour dia nampak hitam. Baik. Ini proper food. Makanan untuk cacing. Biasanya makanan untuk cacing kita bagi adalah buah-buahan. Buah-buahan seperti kita tengok dalam gambar ni, kulit pisang, sisa apple dan pelbagai jenis buah lah. Dan juga kita saki baki teh huncang tu ataupun kopi boleh sebagai makanan pada cacing ni. Dan yang sebelah ni, gambar sebelah tu, sometimes tu kadang-kadang kita menggunakan juga kulit telur lah. Telur ataupun rumput sebagai makanannya. Never sebab tu kita jangan bagilah daging ke, tulang ke dan sebagainya. Itu tidak sesuai untuk cacing. Ini masih kategori jenis kompos. Baik, kita tengok gambar yang ada dantung yang berbuih tu. Itu adalah kompos cecair. Kompos cecair yang dihasilkan melalui penambahan air dan gula perang. Gula perang ni, gula merah samalah di dalam satu bekas dengan pengudaraan oksigen untuk membantu mikroorganisma membiak dengan cepat. Ini adalah kompos cecair. Maknanya kita macam mana kita nak buat kompos. Yang tadi ada kompos ladang kita cecair, kita campur dengan air dan gula perang untuk menghasilkan kompos cecair. Dengan dia ada melalui pengudaraan oksigen untuk membantu mikroorganisma tersebut lah, untuk dia lebih membiak lah. Baik. Seterusnya, di sini kita tengok dia ada tong sebelah tu, bokashi mix. Itu adalah tong bokashi. Ada dijual di setengah negara. Menekankan penggunaannya bersama-sama dengan lebihan sisa-sisa dapur. Pengguna hanya perlu meletakkan bokashi mix bersama dengan sisa. Jadi maksudnya macam ni, nak bagi faham. Tong yang tadi yang ada tulis bokashi tu, kita campur dengan sisa-sisa dapur dan sedikit campur dengan bokashi mix supaya dia berlaku proses penguraian lagi cepat. Sebab di dalam bokashi ni terdapat EM, efektif mikroorganisma. Jadi proses perebutan penguraian tu lagi cepat berlaku lah. Seterusnya, langkah-langkah membuat kompos. Ini dia punya step dia untuk kita membuat kompos ladang. Langkah pertama, ini saya tunjuk skala yang besar dan skala kecil. Untuk skala yang kecil, kalau berada di rumah, kita boleh ambil lah. Sama kita guna tong ataupun kita guna dawai. Sediakan bingkai kayu yang mudah dialih atau bekas yang besar, atau boleh diletakkan di atas kawasan yang bersimen. Tak ada masalah, boleh letak di simen. Sekiranya kompos yang hendak dibuat dalam skala yang besar. Seterusnya, kita letakkan buluh berlubang. Untuk apa tu? Buluh berlubang. Dan pipe PVC ni adalah untuk pengudaraan kompos tersebut. Sebab untuk membuat satu kompos, untuk hasilan kompos yang baik, kita perlu ada pengudaraan. Jadinya, kita boleh dua kaedah pengudaraan. Kalau kawasan kampung tu kita ada buluh, kita ambil batang buluh dan kita buat lubang. Kita buat lubang. Dan kedua, kalau ada pipe PVC, kita buat lubang di tengah-tengah dia sebagai pengudaraan untuk kompos tersebut. Baik. Seterusnya, langkah kedua. Langkah kedua ni, baik, kita pada gambar. Gambar tersebut, letakkan bahan kering. Bahan kering contohnya kita boleh letakkan daun kering, rumput yang dipotong halus. Contohnya rumput, misalnya rumput lah. Mana kita kau-kaukan, kita kompos tempat dan kita jadi sebagai bahan kering atau dipisah sebagai lapisan pertama
dan di atasnya letakkan sisa dapur dan sisa pertanian. Okey. Okay, baik tengok kita tak boleh gambar tadi ya. Okey, kat sebelah ni, sebelah kiri tu kita ada nampak bahan kering, daun kering. Itu ada yang lori dia tuang tu, itu adalah habuk-habuk kayu yang dipotong halus. Okey, baik. Seterusnya, langkah ketiga, letakkan bahan organan, iaitu najis haiwan. Najis haiwan, okey, apa yang difaham dari najis haiwan? Okey, antaranya adalah tahi ayam, tahi kambing, tahi lembu. Okey, itu antaranya. Tahi puyuh, terdapat ada ternak puyuh pun boleh tak tahi puyuh. Tapi biasanya kita guna 3 ni lah, tapi tak ada masalah. Tapi kita jangan letak tahi kucing. Pasal tahi kucing ni memang tak boleh lah dia punya bau pun kuat jadi antara itulah kita guna tahi yang itulah. Tahi lembu, tahi kambing, tahi ayam. Okey. Pada lapisan kedua, dan letakkan bahan basah seperti daun rumput atau sisa buangan. Okey, baik. Bahan basah tadi bahan kering Okey. Jadi tadi pertama kita letak bahan kering. Lepas bahan kering kita letak bahan organan. tahi tinja haiwan lah. Dan kedua kita letak bahan basah. Bahan basah ni seperti daun. Pelbagai jenis daun boleh, tak masalah. Kita mixkan rumput, rumput hijau atau sisa buangan. Langkah 3 hingga 4 yang tadi kita ulang. Langkah 3 4 tadi kita masukkan satu file. Jadi kita ulang sehingga sampai tahap yang seperti di gambar tersebut. Air tidak perlu ditambah sekiranya terdapat banyak bahan basah. Baik, kat sini kita perlu mengakalkan kelembapan kompos tersebut sebab sekiranya kalau kompos tu kering, dia lambat proses penguraian dia, perukutan dia. Jadi kita kena check juga kompos kita, dapati bahan kompos kita perlu basah lah dalam 60%. Macam mana cara kita nak siram dia, kalau kering kita siram kompos tersebut lah dan kita gaulkan. Jadi ulangi langkah 3 hingga 4 hingga timbunan mencapai ketinggian 1.8 meter. Contoh gambar tersebut, ketinggian paras di atas tu, dawai tu dibuat ada 1.8 meter. Kita ambil contoh di gambar tersebut lah. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok nampak bahan kering, kita nampak dia punya susunan dia. Nampak bahan kering, tinja, bahan basah, diulang balik. Kalau kita ada habuk, kalau kita ada sisa bongkah cendawan, baik itu tambahan lah. Tambahan. Kalau yang asas dia bahan kering, tinja haiwan, bahan basah, itu ulang balik. Kalau kita ada lagi tambahan lagi bagus, contohnya kita ada sisa bahan, sisa bongkah cendawan. Step dia bahan kering, tinja haiwan, bahan basah, dan sisa bongkah cendawan. Sisa bongkah cendawan ni biasanya kita boleh dapati sekiranya pada pengusaha yang membuat tanaman peluaran cendawan, dia lepas dia tidak menggunakan sisa tu, dibuang. Jadi kita boleh ambil lah, buka plastik dia dan kita pecah-pecahkan. Boleh dijadikan sebagai bahan kompos tu dan ulang balik sehingga mencapai ketinggian di gambar tersebut 1.8 meter. Baik, langkah kelima. Setelah kita membuat proses tadi, tutupkan permukaan. Ini yang berskala besar lah. Kalau skala kecil tadi kita boleh tutup bersih hitam. Ini adalah langkah 5, kita tutupkan permukaan untuk mengelakkan tekanan air. Itu adalah tujuan dia lah, air hujan atau panas di samping mengawal kelembapan. Baik. Kenapa kita perlu tutup canvas? Contoh di gambar tersebut, kita perlu tutup canvas dipanggil kita buat batas kompos lah yang skala besar ni. Dengan gambar tersebut kita tutup canvas ni adalah untuk kita elakkan air hujan. Sebab kawasan tersebut tiada bumbung. Sekiranya ada bumbung, tak perlu tutup lah. Jadi kawasan itu tidak berbumbung, kita tutup canvas, elak daripada air hujan atau panas yang direct di samping mengawal kelembapan kompos tersebut. Baik, suhu akan meningkatkan mencapai sehingga 55 hingga 70 darjah Celsius.
kompos ni dia akan jadi macam panas uap apabila kita buka. Kompos tersebut apabila kita gaul, kita nampak uap dia. Okey, itu menunjukkan proses penguraian telah berlaku. Senang. Kalau kita tahu kompos tu berlaku proses penguraian yang baik, okey, kita buka balik canvas atau plastik tersebut, kita gaulkan, okey, kita nampak macam ada bahang, asapnya tu, itu menunjukkan dia dalam proses penguraian lah. Okey, suhu yang tinggi ini akan membunuh petogen dan biji benih rumpai. Okey. Kenapa kita perlu suhu yang tinggi ni? Okey. Di dalam kompos ni terdapat pelbagai sisa, sisa buangan, sisa bahan kering, bahan hijau. Jadi kat situ adanya biji benih rumpai dan petogen. Jadi suhu yang tinggi inilah dia membunuh petogen dan biji benih rumpai. Baik, langkah ke-6. Okey, langkah ke-6 ni seperti apa yang saya cakap tadi, sekiranya didapati timbunan kompos kita kering, kita siram. Seperti gambar tersebut, kita siramlah. Boleh gunakan air paip, siram, dan pastikan sentiasa kelembapan dalam 60%. Kalau boleh kita jangan kuranglah. Dan kalau basah sangat, macam mana kita kaedah nak bagi dia dalam 60%. Jadi kita tahu 60% tu contohnya kita genggam, ambil kompos tergenggam, kita cepuk dengan basah. Jangan sampai kita genggam kompos tu, kita perah, kita keluar air. Itu lebih daripada 60%. Okey, baik. Jadinya apabila kompos terlebih basah, contohnya terlebih siram, jadinya kita gaulkan semula, kita campurkan sikitlah bahan dia supaya dia kembali jadi 60% lah. Apabila kita gaul, kita balik-balikkan, atau tujuan kompos dibalik-balikkan lah. Okey, baik. Langkah ke-7. Okey, setelah 3 hingga 4 bulan kompos boleh digunakan. Itu adalah tempoh matang kompos tersebut. Tetapi bergantung kepada faktor suhu, udara, campuran bahan, cuaca dan jangka masa. Okey, baik, kat sini saya tekankan, okey, kita kenapa bergantung? Okey, contoh suhu. Suhu kita dalam buat kompos tu berapa darjah? Kalau kurang mungkin dia lama sikit. Jadi kita ambil tadi suhu dia adalah 55 hingga 70 darjah Celsius. Dan pengudaraan. Pengudaraan ni penting sebab dalam membuat kompos, sekiranya kita buat kompos berskala besar, seperti buat timbunan tadi, jadi kita perlu berbalik-balikkan kompos tersebut lah, supaya dia ada pengudaraan. Tapi sekiranya kita buat berskala yang kecil, seperti kita buat tadi menggunakan tong atau dawai, kita ada paip PVC ataupun buluh, yang itu penggunaan dia akan berlaku penggunaan dalam kompos tu, so itu tak ada masalah lah. Okey, campuran bahan. Campuran bahan ni contoh bahan yang kita gunakan. Kalau bahan tu adalah halus dan dikisar, maka proses perebutan dia cepatlah berlaku. Apabila campuran bahan kita ambil bahan yang besar, yang kasar, dan mungkin campuran tersebut memakan masa lah. Okey, baik, cuaca dan jangka masa. Okay. Jadi kita letakkan tempoh 3 hingga 4 bulan kematangan kompos tersebut. Okey, kompos yang baik adalah tidak busuk, berwarna hitam kepadangan dan berongga. Okey, baik, kat sini kita tengok kompos yang baik, mana kompos matang yang kualiti lah. Okey, dia tidak busuk. Kalau kita letak kat tangan, kita bau, kompos tu kadang di bau dia macam bau tanah. Kalau asalnya dulu dia ada bau tai kan, bau tinja, bau sisa buangan. Okey, apabila dia matang, dia tidak akan ada bau dah. Dan berwarna dia warna hitam keperangan seperti dalam gambar tersebut ya. Okey, baik, pelajar semua, kita tengok pada keperluan asas kompos. Okey, kita tengok Okey, apa ada kat situ? Kita tengok dia ada bahan organik, sisa kandang contoh macam saya sebut tadi, bahan organik tu adalah sisa kandang, tai ayam, tai lembu, tai kambing. Okey, sisa makanan. Okey, contohnya sisa makanan ni adalah kulit udang, kulit telur dan sisa-sisa buah-buahan. Okey, seterusnya adalah bahan hijau. Okey, bahan hijau, contoh kita tengok sini, rumput, daun, sisa laman. Okey, itu dikategorikan sebagai bahan hijau. Okey, yang kiri kanan itu adalah air dan udara. Perlu ada
air dan udara untuk menghasilkan kompos. Okey, seterusnya di bawah itu adalah kita dalam kompos tu pasti ada mikroorganisma iaitu bakteria, fungus dan mikrob. Okey, mikroorganisma tadi mikro, yang ni makro. Makroorganisma tu dalam kompos ada cacing tanah, serangga dan lain-lain. Itu tak ada masalah. Jangan kita tampak bila ada cacing tu macam pelik kan. Itu dah sebenarnya terjadinya kompos tu adanya mikroorganisma. Okay, lapisan kompos ni, okey, kita tengok step dari bawah. Okey, bawah tu kita tengok susunan dia. Okey. Trees, grass and leaf, manure dan H. Dan atas sekali pasti cover. Dia ulang balik. Ulang balik kompos tu sehingga mana yang tahap kita nak. Ketinggian dia macam contoh yang tadi kita buat ikut 1.8 meter yang tadi ya. Yang contoh tadi yang dawai tu. Okey, last sekali kita tutup dengan plastik. Okey, kat sini dia punya step dia lagi jelas nampak Ini adalah gambaran-gambar rajah. Okey, baik. Aktiviti decompose. Okey, decompose di unit sayuran. Okey, saya secara ringkas saya pamerkan lampiran ni. Okey. Pertama kita tengok aktiviti decompose ni. Okey, yang pertama tu adalah kompos yang belum matang. Okey, kompos yang belum matang ni sudah dicampur, dimiskan daun bahan kering, bahan basah, tinja ya. Okey, itu. Okey, yang sebelah kiri kanan tu step seterusnya. Okey, nampak tak? Ada apa dia? Yang sebelah tu yang nipis gitu, itu adalah tahi lembu. Itu dah tinja lah, tinja haiwan, dan sebelah tu adalah kompos yang belum matang lagi. Okey, jadi kita akan gaulkan tinja haiwan tersebut sama dengan kompos di sebelahnya tu. Okey, jadi kat sini sebab kita menggunakan skala yang besar, kita buat kompos secara berskala besar. Jadi kita menggunakan skid loader dan backhoe untuk gaul kompos. Okey, gambar di bawah kita tengok ada backhoe dan skid loader. Okey, itu yang nampak macam kuning-kuning tu, itu adalah sisa bongkah cendawan. Okay, itu adalah sisa bongkah cendawan di mana setelah kita kompos yang belum matang tadi, kita gaul dengan tinja haiwan dan kita gaul dengan sisa bongkah cendawan tadi. Perlu sebab di TPU kita ada buat penghasilan cendawan, jadinya sisa tu daripada bongkah cendawan dibuang saja, jadi kita campur dengan kompos yang berada di unit sayuran ni lah. Okey, baik. Seterusnya, okey, nampak sisa bongkah cendawan tadi kita dah gaul guna backhoe. Nampak dia dah macam sebati ya. Sebati. Baik, lepas tu step seterusnya kita buat memanjang seperti batas kompos tersebut masih menggunakan backhoe. Okey, seterusnya step seterusnya selepas kita membuat kompos tersebut, jadi kita tutup dengan canvas. Okey, ini pun sama, nampak gambar sebelah tu kita tutup dengan canvas kita tutup supaya tak kena hujan, air hujan dan panas yang direct lah. Okey, baik. Okey, nampak gambar tersebut. Okey, kompos yang matang. Selepas yang kita tutup canvas tadi, kita ulang balik gaul hingga 3 hingga 4 bulan bergantung pada bahan yang kita gunakan lah. Okey, kompos yang matang tadi kita masukkan di bawah garaj tadi. Okey, nampak gambar tersebut Okey, ini adalah kompos matang lah. Kompos matang. Okey, step seterusnya adalah itu adalah mesin ayak kompos. Okey, mesin ayak kompos ni okey, macam mana operasi dia? Okey, jadi dalam tu nampak ada kompos matang. Jadi kita masukkan mesin tu running, kita masukkan kompos di dalam mesin ayak dan mesin ayak tu tapis kompos, dan yang tapis halus tu dia jatuh ke dalam tangki. Okey, nampak tangki hitam ni. Okey. Jadi yang kasar tu dia jatuh ke depan lagi. Nampak tak ada wheelbarrow tu? Wheelbarrow tu tak ada lah. Mana sisa tu. Tapi sisa tu kita bukan buang lah. Kita gunakan balik. Kita letak balik di lokalkan kompos ataupun kita letak di batas sayuran yang berada di rumah kita lah. Okey, setelah kita membuat proses mengayak kompos ni, dan seterusnya kita buat packaging. Okey, di sebelah bawah kiri tu
Okay, nampak kan kita pelajar kita susun kompos itulah dibungkus. Okay. Tapi kita buat dalam saiz 2 kilo dan 5 kilo lah. Kalau atas order nak ikut ikat bunyi, kita buat jugalah. Satu bunyi dalam 20 kilo, macam tu. Jadi kita susunkan ikut susunan ni untuk senang kita buat kiraan lah. Okey, baik, seterusnya, okey, nampak susun. Okey, dan sebelah ni adalah label kita dahululah. Dicontoh supaya nampak gambaran dia. Okey, yang akan datang kita akan keluar label barulah sebab CPU dah tukar nama. Pusat Pertanian Putra. Okey, label pun dah berlainan lah nanti. Okey, ini adalah contoh packaging kita yang dahululah. Okey, baik, nampak kita ada label kompos dan kita ada dia punya apa ni, keterangan dia. Okey, baik. Itu adalah proses aktiviti kita di kompos di ladang unit sayuran. Okey, baik. Cara penggunaan kompos. Okey, campuran dalam media semayan. Okey, jadi kompos ni apabila kompos yang matang dan berkualiti telah terhasil, jadi kita boleh menggunakan sebagai media semayan. Kita campurkan dan seterusnya kita boleh gunakan untuk batas tanaman. Sama ada sepenuhnya ataupun kita boleh campur dengan tanah campuran ataupun topsoil, tak ada masalah, boleh. Dan sebagai pembekal nutrien dan juga boleh digunakan sebagai media tanaman semayan. Okey, untuk semayan ni kita perlu ayak lebih halus lah. Okey, kita ayak lebih halus sehingga kita nampak apabila kita nak semai dalam seed tray, jadinya dia halus, dia memudahkan percambahan biji benih. Baik, seterusnya kebaikan kompos. Kompos kebaikan dia menyuburkan tanah. Okey, baik, kita tak ada gambar tersebut. Ini sepenuhnya menggunakan kompos di dalam chest unit. Di dalam chest saya berdaun. Okey, di luar tu saya buat ada tanaman terung. Okey, baik, dia menyuburkan tanah. Di situ kita tengok apabila kompos ni fungsi dia menyuburkan tanah. Okey, dia menyuburkan tanah, cara automatik tanaman kita akan sihat. Apabila tanaman kita dah sihat, tanaman kita menghasilkan buah atau menghasilkan daun yang sihat. Jadi utamanya kita kena pulihkan tanah tersebut. Okey, meningkatkan kapasiti penyerapan air oleh tanah. Okey, kompos ni dia boleh meningkatkan kapasiti penyerapan air oleh tanah. Maksudnya di sini adalah contoh tanah tu padat. Okey, tanah padat. Okey, jadi kompos tu kita gaulkan tanah tersebut bersama kompos dan kompos tanah tersebut akan berongga dan berlaku penyerapan air. Jadi baik untuk tanaman. Maksudnya meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanah. Okay. Dalam kompos tersebut kita terdapat nutrien boleh membantu tanah. Jadi kita pentingnya kompos ni. Seterusnya memperbaiki struktur tanah. Okey, kompos tersebut dia memperbaiki struktur tanah dan dia mengekalkan kelembapan tanah. Okey, setengah tu kalau kita tengok tanah, setengah tanah dia agak macam tanah gersam. Di tanah tu dia keras. Jadi kompos ni lah membantu dia memperbaiki struktur tanah dan mengekalkan kelembapan dalam tanah tersebut. Serta dia menyihatkan dan merangsang pertumbuhan tanaman. Okey, macam saya cakap tadi, apabila tanah tu subur, cara semula jadi tanaman kita sihat dan pertumbuhan dia baik. Dibantu juga dengan bergantung kepada contoh kalau tanaman sebuah, dia perlu adalah baja-baja dia, NPK dia untuk tambahan. Okey, baik. Terima kasih. Itu saja. Ada apa-apa soalan daripada pelajar? Okey, terima kasih Encik Khairul Haslin. Ada apa-apa soalan daripada pelajar tentang kompos? Ada, Encik Khairul boleh dengar ke suara saya? Baik, dengar, jelas. Okey, ada satu soalan daripada pelajar di ruangan FB. Pelajar ni bertanya, Assalamualaikum, saya nak tanya, Bokashi Mix itu apa sebenarnya? Daripada Atirah Muhammad Fauzi.
Okey, sekejap saya cari balik yang tadi ya, gambar tadi ya. Okey ni ya. Okey, baik. Okey, bokashi mix ni, bokashi ni dia terhasil daripada bahan organik yang ditapai yang mengandungi mikroorganisma melalui proses perukutan dia. Jadinya, jadi tengok tadi ya, bokashi mix ni ya. Okey, dalam tong yang bokashi ni, jadi kita masukkan sisa-sisa dapur dan kita mixkan bersama dengan bokashi mix ni supaya lagi cepat proses huraian dan perukutan. Itu mempercepatkan lagi lah. Itu fungsi bokashi ni. Okey, boleh jawab, terjawab soalan tu ya? Okey, menjawab. Okey, ada apa-apa soalan lagi daripada para pelajar? Okey, ada satu soalan daripada pelajar. Soalannya berbunyi, kalau dah guna kompos, adakah kita perlu apply baja sekali lagi? Okey, untuk tanaman apa? Tak dinyatakan pula untuk tanaman apa. Soalannya general sahaja. Adakah sekiranya kita telah menggunakan kompos, perlukah kita kemukakan baja sekali lagi? Okey, baik. Okey, kompos ni dia adalah organik ya. Organik. Jadinya NPK dia tak tinggi. Dia bawah 3. Dia bawah 3. Jadi dia lebih kepada untuk pertumbuhan peringkat awal dan seterusnya. Okey, contoh kita ambil kalau sayur daun. Okey, sayur daun hanya menggunakan kompos dan kita tambah lagi kompos atas dia dah memadai sebenarnya. Cukup untuk sayur daun. Tetapi sekiranya untuk sayur berbuah ataupun tanaman contoh sayur buah kacang, terung, cili, bendi, ataupun pokok buah-buahan, peringkat awal untuk sebagai media. Okey, saya cari balik tadi ya. Itu sebagai untuk baja asas dia. Ya, saya balik tadi. Okey, nampak. Dia adalah sebagai media semaian ataupun untuk batas tanaman. Baik, itu adalah sebagai baja asas. Okey, seterusnya kalau contoh untuk saya buah dia lebih pada untuk pada T dengan K. Dia perlu ada baja kedua, baja biru sebagai untuk buah lah. Okey, baik. Contoh untuk tanaman buah-buahan pula, dia adalah menggunakan untuk baja asas saja. Dan seterusnya dia perlu ada baja tambahan yang tingkat kedua dan seterusnya untuk bunga dan buah. Contoh baja biru, NPK biru dengan NPK merah. Okey, terima kasih Encik Khairul Azlin. Jadi secara conclusionnya, penggunaan baja bersama-sama dengan kompos adalah mengikut tanaman itu sendiri. Adakah tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada soalan lagi daripada pelajar kita di ruangan chat, iaitu daripada Sanjita. Sanjita bertanya, boleh tak kompos digunakan sebagai growing medium tanpa tanah? Maksudnya adakah kompos ini boleh digantikan dengan tanah sebagai growing medium? Okey, baik. Okey, tadi satu soalan ya. Okey, baik. Untuk tumbuhan Hello? Ya, betul. Okey, kita beritahu komponen adalah organik jadi kita nisbah dia NPK dia tidak tinggi. Okey, dia adalah lebih kepada untuk baja asas membaca struktur tanah. Okey, untuk growing seterusnya dia perlu ada baja tambahan lain lah. Okey, terima kasih Encik Khairul Azlin. Harapnya dapat menjawablah soalan daripada pelajar kita yang bernama Sanjita. Okey, kemudian kita ada banyak ni soalan ni Encik Azlin. Jadi saya bacakanlah soalan daripada pelajar ni. Okey, pelajar bernama Arsyad bin Muhammad Yusof bertanya, berapakah jangka masa untuk kita perbaharui kompos?
Okey, masa perbaharui itu macam mana tu? Maksudnya apa ni maksudnya perbaharui Ah, maksudnya kita renew jelas. soalan kurang jelas dia. Okey, macam ni. Okey, tak apa. Saya terangkan. Mungkin soalan tu tak jelas sangat. Okey, tak apa. Okey, untuk tempoh pemasangan kompos adalah 3 hingga 4 bulan. Okey, bergantung pada bahan yang digunakan lah dan kelembapan kompos tersebut. Okey, baik. Jadi ya, contoh kompos dia, kerapan dia, kita perlu balik-balikkan kompos tersebut lah. Okey, jadinya contoh kan, pernah ada rakan saya dia buat kompos, dia tak jadi sebabkan masa PKP. Okey, dia kata kenapa kompos tak jadi. Dia pun lupalah sebab dia lupa nak balik-balikkan kompos tersebut, jadi kompos dia memang tak jadi. Jadi macam mana tahu tak jadi? Okey, dia ada dia berbau apabila kompos tu berbau dan dia kita nampak dia tidak macam dari tanah. Dan hitaman keperangan. Itu antara yang paling basic lah untuk kita tahu macam mana matangnya kompos tersebut lah untuk kompos yang berkualiti. Okey, jawab soalan dia. Okey, menjawab rasanya Cik Khairul Aslin. Harap dapat menjawablah soalan daripada para pelajar kita. Okey, kemudian ada soalan daripada pelajar bernama Ahmad Farhan. Jadi Ahmad Farhan ni bertanya, adakah kompos berpotensi untuk merosakkan akar pokok seperti pokok bunga ros yang sangat sensitif terhadap fungus pada tanah? Okey. Itu gantung kepada kematangan kompos. Apabila kompos tu matang, contoh terkadang pada sesiapa yang membuat kompos, kadang dia terlalu cepat apply pada tanah dia boleh merosakkan tanah tersebut sebab proses perebutan dia masih belum lagi matang. Jadinya kadang-kadang kalau kita perasan kompos tersebut panas, masih nampak ada wap bahang. Itu sebenarnya dia belum matang lagi tu. Dia belum matang lagi. Jadinya sebab ada yang setengah tu dia rasa dia dah cukup, dah matang, dia terus apply kepada tanaman. Jadi tanaman tu ada efek dia lah. Kalau tanaman tu boleh terbantut, apabila kita tarik akar dia tak sihat. Akar dia tidak berwarna putih. Akar yang sihat adalah dia berwarna putih dan dia banyak cabang lah. Bila akar tu tak sihat, dia warna gelap, itu kita boleh tengok balik kadang penggunaan kompos tu kita gunakan kompos yang tidak matang. Apabila kompos tidak matang, kadang dalam tu masih ada potensial dia, masih ada lagi mikrob dia belum tengah bekerja lagi, dia belum lagi betul matang lah. Okey, terima kasih Encik Khairul. Jadi bergantung kepada kematangan kompos tersebut, kita apply kepada sesuatu tanaman. Kemudian soalan seterusnya daripada pelajar yang bernama Li Liting. Li Liting bertanya, adakah kompos harus mengikut segala steps yang telah dipaparkan di dalam slide tadi? Sebabnya saya pernah lihat pengetua sekolah saya terus meletakkan kulit oren di atas pokok cili. Apa kunyit oren? Kulit buah oren di atas pokok cili. Maksudnya pengetua dia sahaja terus, tak ada proses menghasilkan kompos itu tiada. Jadi boleh ke dikira sebagai kompos? Okey, baik. Daripada soalan tadi, contoh saya ambil, ikutkan kalau kita gunakan skala yang kecil, kita ikut step dia lah. Dan kita gaul. Contoh kita gunakan skala besar seperti di unit sayuran, kompos, kita tidak ikut step dia lah. Cuma kita akan mix dengan dia betul-betul, kita gaul dia cukup betul. Sebati. Itu berskala yang besar. Tak ada masalah sebenarnya kalau kita gaul betul dan kita rajin balik-balikkan, kita tutup, kita siram, kita balikkan. Dia pasti akan jadi juga kompos ni. Sebab untuk mengetahui kompos tu jadinya proses mengoreng,
dia ada wak dia lah. Maknanya dia punya mikro tu tengah bekerja untuk proses penguraian dia. Okey. Baik. Okey, ada puasingan semua. Okey, saya sambung sikit tu. Nampak kan? Okey, sekejap ya, saya stop sharing. Sebentar ya. Puasingan dia lama di kompos. Mampus tu. Okey. Saya tolong jawab soalan yang terus, maksudnya bahan mentah tadi terus direct kepada pokok, betul? Ya, betul. Macam ini. Dia tengok pada jenis tanaman jugalah. Kalau untuk sayur, kita tak galakkan kita direct terus letak bahan mentah tadi terus pada pokok. Sebab dalam proses penguraian bahan mentah tadi tu, dia akan banyaknya berlaku dia akan berlakunya penguraian, ada patogen, ada mikrob kan. So dia akan mengganggu sistem pengakaran sayur. Tapi kalau untuk pokok besar ataupun pokok buah-buahan, pokok bunga, boleh. Cuma kita tak galakkan letak di bahagian atas. So kalau nak letak direct bahan mentah tadi tu kepada tanaman, kita bagi tanam sikit bahan mentah tadi. Supaya kenapa? Satu, kadang-kadang binatang besar pun mengganggu juga kadang tikus, lipas, dia mengganggu tanaman juga kat situ. So untuk mendapatkan kompos yang baik ataupun dia betul, semut banyak. So bila semut banyak, dia mengganggu tak? Mengganggu kan? Jadi kawasan kita pun tak bersih. Dan semut ni pun kadang-kadang ada juga dia bawa penyakit. So kita tak galakkan, especially kalau kawasan rumah kita ni, rumah flat ke, dia sangat mengganggu suasana dalam rumah lah. So kalau nak buat kompos betul-betul. Ikut dia punya ratio dia, ikut dia punya show lah. Right, itu dari saya. Sambung Cik Gerol. Okay, terima kasih Puan Aslina atas penerangan yang jelas. Semoga para pelajar dapat memahamilah dan juga menjawab segala persoalan yang ditanyakan oleh para pelajar. Okey, Encik Khairul, ada lagi soalan daripada pelajar di FB. Okey, pelajar ini bertanya, sekiranya kompos itu tidak elok ataupun rosak, apa yang perlu kita lakukan untuk dispose kompos tersebut? Adakah ada cara tertentu? Ya. Bagaimana cara untuk kita dispose kompos yang telah mengalami kerosakan? Maksudnya kompos tu dah tak boleh digunakan. So ada tak cara tertentu untuk kita buang kompos itu? Okey, kompos tersebut kita perlu gaul kembali dan kita jemur kembali kompos tersebut lah. Okey, supaya dia berlaku balik proses perobotan tu, dan jaranglah kompos tak jadi. Okey, kompos sebab dia adalah sisa, biasanya dia akan jadi walaupun contoh kalau kompos tu terlebih lembab kan, ataupun maksud dia rosak tu terlebih lembab ke, ataupun dia jadi macam berlemih. Okey, kita jemur balik kompos tersebut, kita mixkan lagi bahan dia dan kita buat lagi proses dia, balik-balikkan dia, dan kompos tu akan dia aktif balik. Dan tambahan dia kita boleh letakkan EM lah pada kompos tersebut lah, dia berlakulah cepat proses penguraian. Okey, jadi kompos ni adalah satu bahan yang kita boleh sentiasa gunakan. We can recycle it back untuk digunakan semula. So kalau
Macam yang Cik Khairul bagi tahu, kalau basah kita boleh keringkan, kemudian akan berlaku proses penguraian dan seterusnya. Dan begitulah sehinggalah kompos itu digunakan kepada tanaman. Okey, Cik Khairul, setakat ni tiada lagi soalan daripada para pelajar sama ada di Facebook ataupun di ruangan chat Google Meet kita pada hari ini. Ada lagi ke pelajar nak tanya secara direct kepada Encik Khairul? Ada? Saya buka Q&A session. Ada? Ya, ada nampaknya. Okey, di sini saya tengok ada Nurul Syahada Nurul Syahada ada tanyakan soalan. Apa yang membuatkan kompos itu lebih baik dari kompos-kompos lain? Okey. Maksud dia kompos tu kompos macam mana tu? Nurul Syahada. Pelajar ni mungkin Ada sini? dah tak ikut. Oh, di direct Facebook Di Facebook. Jadi dia tak boleh nak bagi di Facebook respon secara dia ada dalam Google Meet ni. Okey. Okey, saya jawab soalan tadi. Okey, kompos ni dia akan lebih baik bergantung pada bahan-bahan yang digunakan lah. Daripada segi bahan kering, bahan basah. Okey, kalau tinja haiwan kalau tak cukup pun dikurang kualiti dia. Okey, jadi bergantung pada bahan-bahan yang kita gunakan lah. Okey. Okey, terima kasih Cik Asli. Jadi Soalan ada lagi soalan ni. Atirah Muhammad Fauzi. saya. Boleh ke tanam pokok pada kompos saja tanpa tanah? Yang ini dah ditanya tadi. Rasanya. Dah ya? Dah dijawab tadi soalan ni. Betul. Okay, baik-baik. Tadi dah jawab ya. Jadi kompos ni dia tiada grade lah ya Encik Khairul Aslim. Ni grade yang grade Ada A, grade dia. B, ada grade. Ya, kompos ada grade dia. Ada grade A, ada grade B, ada grade C. Dan harga pun berbeza lah mengikut grade kalau kita belilah di kedai. Adakah grade ni mempengaruhi keberkesanan baja kompos ini kepada tanaman? Okey, grade ni contohlah kita ambil Okey. Grade A. Grade A ni ada contoh kompos kita yang kita dah diayak yang jadi ayak, ada dicapik. Jadinya dia betul-betul sepenuhnya kompos. Jadi dia halus. Dia dah legai untuk kompos. Kalau untuk kompos grade C, dia kompos yang matang, tapi kita tak ada buat proses mengayak gunakan mesin. Jadi kita campur dengan ada plastik sikit, ada ranting, dahan-dahan. Jadi kualiti situ kurang lah. Jadi apabila kompos yang grade A, pastinya dia adalah berkualiti berbanding dengan grade B dan C lah. Jadi kita boleh terus apply pada tanaman. Okey, maksudnya kalau kompos yang terbaik ni kompos sahaja tanpa ada benda asing yang terlalu banyak di dalam kompos tersebut. Jadi lebih berkesan lah sekiranya kita apply kepada tanaman kita berbanding kalau kompos grade B dan juga ke bawah. Okey, ada lagi ke soalan daripada para pelajar yang berkaitan dengan kompos yang anda ingin bertanya? Selama ni mungkin anda tidak tahu nak bertanya kepada siapa, boleh tanya kepada Encik Khairul Aslim pada hari ini. InsyaAllah. Nampak macam tak ada soalan saja lagi ni. Okey. Saya cek di FB sekejap. Ada. Soalan di FB pun telah ditanya kesemuanya.
iaitu ada beberapa lah soalan di FB ni telah pun ditanya dan dijawab oleh Encik Khairul Aslin. Okey. Oh, ada soalan daripada pelajar kita, Nur Amali Nadia. Adakah kompos mempunyai expired date tertentu? Okey. Expired date Okey. Kompos dia ada expired date. Apabila kompos matang, dia dalam menjalani proses yang komplit lah. Dia kompos tu tiada istilah expired date lah. Yang penting apabila kompos yang dah dibeli, dia perlu letakkan di tempat yang redup lah. Okey. Itu sahaja. Okey, jadi kompos ni tiada expired date. Kita boleh gunakanlah bila-bila masa dan juga sepanjang masa. Okey, ada soalan daripada Nur Afrika binti Zainuddin. Jadi Afrika ni bertanya, bolehkah kita menggunakan serbuk teh atau kopi sebagai salah satu bahan untuk membuat kompos? Okey. Serbuk teh atau kopi ya? Ya, betul. Okey, boleh. Boleh. Itu boleh dikategorikan sebagai bahan kering lah. Dan kita boleh mixkan daripada kita buang. Jadi teh uncang kita gunakan buat air tu, kita keringkan, kita simpan. Dan juga serbuk kopi pun kita simpan untuk kita jadikan sebagai bahan untuk membuat kompos. Boleh digunakan. Okey, terima kasih Encik Aslin. Jadi harap Nur Afrika dapatlah ya soalan, dapat jawapan kepada soalan yang ditanya. Jadi bolehlah lepas ni mana-mana sebut teh, sebut kopi yang kita dah buat air kan, tak guna selama ni, kita buang saja di dalam tu sampah, kita ambil dan kita buat kompos untuk diletakkan kepada tanaman. Boleh buat rumah lah kompos dalam yang kecil. Betul, jangan pula teh yang belum bancuh air tu buat kompos, membazir pula kan, yang dah dibuat air lah, dah berkali-kali buat air, baru kita buat baja. Jadi kena faham lah konsep kompos ni apa, iaitu kita menguraikan bahan-bahan atau sisa-sisa yang telah dipakai untuk kita apply kepada tanaman, bukan benda baru lah. Okay. Jadi saya rasa sampai sini saja kita punya amali, sebab soalan pun dah tak ada dan penerangan pun telah diberikan oleh Encik Khairul Aslin. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Encik Khairul Aslin dan juga Puan Aslinah pada petang ini atas ceramah yang sangat bermakna, dan semoga para pelajar kita dapat mencapai input yang diberikan oleh penceramah pada hari ini. Dan saya ingin maklumkan kepada para pelajar untuk pelajar yang mengambil amali pada petang ini, iaitu 23 hari bulan ini, anda akan ada satu lagi sesi amali pada minggu ini, iaitu pada hari Jumaat. Okey, saya ulang semula, pelajar yang amalinya pada hari ini, anda akan ada satu lagi sesi amali pada minggu ini, iaitu pada hari Jumaat pada pukul 3 petang, bagi menggantikan amali yang tertinggal sewaktu cuti umum. Saya tak pasti cuti apa, Maulidul Rasul kalau tak silap saya. Jadi para pelajar sila bersedialah, hari Jumaat ni anda ada satu lagi sesi amali. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita daripada TPU. Jadi para pelajar pun boleh bersurailah rasanya ya. Terima kasih Encik Khairul. Terima kasih kepada pelajar. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita guna bersama ya. Ya, betul. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih semua pelajar.